Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Siti Nur Al-Fazira binti Muhammad Effendi dan nombor matrik saya ialah BA21110490. Kumpulan kami akan membentangkan tentang perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia sejak tahun 1920 sehingga tahun 1940. Kesatuan sekerja merupakan sebuah pertubuhan pekerja dalam masyarakat kapitalis moden yang bergabung untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Kesatuan sekerja merupakan salah satu elemen daripada perhubungan industri. Kesatuan sekerja boleh ditubuhkan oleh mana-mana pekerja ataupun majikan bagi mempertahankan atau memperjuangkan hak mereka. Kesatuan sekerja ditubuhkan sebagai satu bentuk ataupun satu kaedah untuk meluahkan rasa ketidakpuashatian mereka terhadap dasar-dasar ataupun terma dan syarat yang telah ditentukan oleh pekerja yang dijalankan oleh majikan. Kesatuan sekerja juga boleh dijadikan sebagai orang tengah ataupun pengantara antara majikan dan pekerja dalam menyelesaikan konflik yang berlaku dengan pekerjaan mereka. Saya Natasha binti Abdul Manaf, nombor matriks BA21110577 akan membentangkan tentang pertubuhan menyerupai kesatuan sekerja pada tahun 1920. Kesatuan sekerja telah wujud sekitar tahun 1920-an iaitu melalui perkembangan industri estet dan juga perlombongan yang mana perkembangan ini telah membawa kepada kemasukan guru-guru dari luar seperti guru Cina, India dan juga Jawa untuk masuk bekerja di tanah Melayu. Seterusnya, kebanyakan guru Cina ni mereka terlibat dalam sektor perlombongan iaitu seperti biji timah, manakala guru India pula terlibat dalam pengeluaran industri getah, sementara guru dari Jawa pula terlibat dalam sektor pertanian. Selain itu, pada tahun 1920, guru Cina telah mula menubuhkan satu persatuan yang menyatupadukan guru-guru terutama sekali mereka yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam Parti Komunis Cina. Manakala pada tahun 1926, Parti Komunis Cina dan Kesatuan Antarabangsa Kesatuan Sekerja telah menubuhkan satu persekutuan guru Nanyang di Singapura bagi tujuan menarik guru-guru dari seluruh Asia Tenggara yang mana pada masa itu juga Parti Komunis Malaya atau lebih dikenali sebagai PKM telah berjaya menyatukan pergerakan buruh dalam Kesatuan Buruh Am iaitu pada awal tahun 1930. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nasmida binti Usman dengan nombor matrik BA21110468. Seterusnya saya ingin membentangkan mengenai mogok di Lombong Batu Arang pada tahun 1937. Mogok di Lombong Arang Batu ini berlaku atas sebab daripada hasutan pihak komunis. Mereka menghasut seramai 6,000 pekerja untuk melakukan mogok pada bulan Mac 1937. Mogok ini dilakukan adalah untuk mengambil alih Lombong tersebut. Terdapat beberapa faktor utama dan juga faktor luar yang menyebabkan mogok di Lombong Arang Batu tersebut berlaku. Antaranya yang pertama ialah sistem kontrak yang disalahgunakan. Dalam sistem ini, majikan akan menolak beberapa peratus daripada pembayaran gaji pekerja bagi menampung perbelanjaan seperti gaji para kerani, kos makanan pekerja dan kontrak tersab. Keadaan menjadi lebih teruk apabila pihak pengurusan bertindak menyewa lebih ramai kontraktor luar. Kerana tindakan ini menyebabkan kadar peratusan penolakan gaji yang diberikan akan menjadi tinggi dan mengakibatkan kadar upah yang diberikan kepada pekerja adalah tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan. Sikap kontraktor yang tidak adil dan kejam juga menjadi punca berlakunya insiden ini. Seterusnya, faktor yang kedua ialah krisis kemelesetan ekonomi kadar upah. Krisis ekonomi ini telah memberikan impak yang besar terhadap kaum Cina di Lombong Batu Arang yang merupakan majoriti mendominasi pekerjaan tersebut. Manakala faktor yang ketiga ialah tindakan Parti Komunis Malaya yang menghasut ahli-ahli pekerja. Melihat insiden di Lombong Batu Arang yang berlaku pada tahun 1937, Parti Komunis Malaya tahu bahawa perlombongan arang batu merupakan kunci kepada pergerakan industri di Tanah Melayu. Oleh itu, penguasaan terhadap kawasan Batu Arang
merupakan keutamaan yang perlu dilakukan bagi memaksa campur tangan kerajaan terhadap pemberontakan yang dilakukan. Sebagai contoh, pada 9 November 1936, Chan Han telah dihantar ke Batu Arang bagi meneliti situasi yang berlaku sebelum melaksanakan perancangan untuk melakukan pemberontakan. Faktor yang terakhir ialah faktor luar, yaitu pengaruh kuat daripada gerakan kesatuan sekerja di China yang mempengaruhi kesedaran pekerja dalam insiden Batu Arang. Selepas Perang Dunia Pertama, gerakan kesedaran kesatuan sekerja di China adalah bersifat radikal dalam memperjuangkan hak mereka. Oleh itu, keadaan ini secara tidak langsung memberikan sedikit sebanyak kesedaran terhadap buruh di tanah Melayu, khususnya kaum Cina secara berorganisasi. Sebagai contoh, pembentukan Nanyang General Labour Union pada bulan Mei 1926 dan juga Malayan General Labour Union pada tahun 1930. Pada asalnya, enakmen ini dikanunkan untuk negeri-negeri Melayu bersekutu dan telah diperluaskan penggunaannya kepada negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan pada tahun 1947 merupakan pendaftaran pertama dan pada akhir tahun tersebut 298 bilangan kesatuan sekerja telah berdaftar dan mempunyai keanggotaan 195-113 orang. Dan pada Jun 1948, enakmen ini telah dipindah bagi membolehkan pendaftaran kesatuan sekerja menghadkan pendaftaran keanggotaannya, yang mana keanggotaan ini terdiri daripada pekerja trade dan sebagainya. Apabila darurat yang diisytiharkan pada tahun 1948 akibat keganasan oleh Parti Komunis Malaya, sebilangan daripada kesatuan ini telah pun dibubarkan. Secara keseluruhannya, kesatuan sekerja di Malaysia telah wujud sejak zaman pemerintahan British lagi dan bermula pada tahun 1920 dengan pembangunan estet dan Lombong Timah. Perkembangan kesatuan sekerja di Malaysia agak lambat kerana sifat pekerjanya yang hanya menganggap diri mereka bekerja di Malaysia hanya sementara dan para pekerja pada ketika itu tidak mahu menyertai kesatuan sekerja, iaitu dinamakan sebagai pertubuhan tetap bagi mereka. Dan undang-undang pertama yang ingin dilaksanakan pada tahun 1940 tidak dapat dikuatkuasakan kerana Malaysia telah dijajah oleh Jepun pada ketika itu.